apa biggest turn off sekali? I rasa first kalau dia merokok. Secondly dia ego. Kalau dia ego gila, panas barat. Dia faham. Kalau Dia I tak pula lelaki yang suka lepak 24 jam. Oh my god, agree. Faham kan weh? Kita pula nak mengendek Kita nak lelaki me time, of course. Tak, dia kalau dia pandai balance tak apa. Betul. Ni kau kalau dah keluar dengan member kau huha-huha, girlfriend kau pada tercampak sana, tak payahlah. Lepas tu everyday pula tu. Ya, apa yang sangat-sangat melepak? Kita pun ada masa kita nak mendiamkan diri. Macam kaf. Apa pendapat kau? Haiya. Okey babe. Wajah baik tak menggambarkan yang hati dia juga jernih. Dia pernah tak kena backstab dengan orang? Oh, of course. Pernah je. Nak cakap my close friend, maybe. I wouldn't say she's a best friend lah, tapi dia a good friend lah. I found out that dia cakap pasal I kat belakang pun after like, bila I perasan dia nak menjauhkan diri ke semua. Backstab yang gila babi teruk tu tak lah, tapi setakat-setakat cakap belakang tu I rasa ada yang pernah je. Daripada combat you sendiri tu macam mana? Yeah, a good friend lah. I wouldn't say best friend, tapi good friend lah. Sedihnya. Yeah, but I macam nak cakap macam mana maybe there's something yang I rasa orang cakap belakang ni, satu masalah dia tak berani, dia tak ikhlas sama kawan. Sebab kalau you ikhlas berkawan, you mesti boleh cakap, babe, I'm so sorry, tapi I tak suka you buat macam ni. Kenapa you boleh cakap belakang, cakap ke orang, bila you boleh cakap straightforward to me? It's very simple. So I rasa dia tak ikhlas. Dia berkawan tu adalah something, dia punya agenda ke apa, tok nenek dia tak tahu. Dia tak ikhlas saja. Betul babe. Sedangkan benda tu boleh settle kalau you direct terus tau. Ya. Tapi dia akan bagi tahu satu negara dulu, dan you lah orang yang terakhir sekali tahu kesalahan exactly. Kenapa nak bermuka-muka? I don't get it. So you adakah seorang ni Syahak ni adakah seorang yang memiliki big circle ataupun small circle? Honestly, small circle. Kawan ramai, tapi sahabat yang betul-betul best friend tu less than 10 or less than 10 honestly. Oh, yang you memang betul-betul percaya lah. Lepas tu kalau macam you pula, lepas di betray, adakah you jenis yang akan cut off terus orang tu, ataupun you akan macam, oh takpelah, takpelah? Yeah, I cut off. Mostly I ghosting terus lah, sebab there's no point. Sebab dah tahu benda tu berlaku kat belakang. So I rasa macam it's unhealthy. Okay, bye-bye. So you jadi saya macam tak sayang friendship lah macam Sayang tu sayang, but I just realise sayang itu saja tak cukup nak sustain satu relationship, friendship. I belajar benda tu. Macam mana you boleh belajar benda tu? Sebab I pernah simpan dan bergantung pada satu friendship just sebab I sayang. Tapi you tahu untuk jangka masa panjang that friendship tak akan bertahan. So sayang dia tak cukup. It needs understanding, it needs a lot more, tolerate, semua perlu. So itu termasuk dalam relationship jugalah kan? Betul. Okay, macam kita cakap tadi, sekarang kes curang dah beratus sis. Kes penyundul tak payah cakap lah. Baru-baru ni ada yang viral pasal ada satu artis ke, bukan artis lah, influencer ni. Katanya pekerja dia yang cuba mengorat lelaki, lakinya. Lagi. Okay, lepas tu? Lepas tu apa pendapat you tentang penyundul tu sendiri? Honestly, I tengah cuba nak fikir tau apa penyundul ni fikir. Yang punyalah banyak bunga di taman, punyalah banyak kumbang, yang orang punya juga kau nak sondol. Kenapa? I don't understand. Is it sebab you rasa macam pencapaian bila you dapat apa yang dah jadi hak milik orang, you dapat, faham tak? Dia macam kalau nak bagi contoh, macam kita tengah berebut main musical chair, orang tu dah duduk tapi you dapat kerusi tu. Adakah kepuasan macam tu yang you dapat? Macam I tak faham. So I don't understand. I tengah cuba nak faham, tapi I honestly rasa penyondol ni ada masalah mental rasanya. Betul dek. Kalau tiba-tiba antara kawan you pula lah yang jadi penyondol, you nak react macam mana sis? I bagi je, because you know what, kalau my partner jenis tak senang dapat, dia takkan disondol. So it takes two to tango. Kau nak ambil lah, tapi I will cut you off. I rasa I dah sampai umur yang I tak ada masa nak gaduh tarik rambut. Kenapa kau ambil laki aku? Tak ada. I rasa macam I dah sampai macam tahap macam kau sondol laki-laki. Okay, bye. Macam tu je lah. You jenis yang macam, okay lepas je lah kalau tak nak aku. Macam tu lah. Tapi ada pergaduhan tak? Of course I akan maki sepatah dua kata. Lepas tu baru kita gerak lah guys. Tapi sebab yelah, kan kita nak baik je, manja. Kita maki-maki sepatah dua kata sebakul. Lepas tu bye-bye, ciao. Belakang gutuk. Wajib. Oh my god. Aku kering gusi betul aku lepak kau ni lah. Kering kering lagi aku cabut gusi. Okay babe, kalau lah sekarang ni you bukan seorang influencer ataupun penyanyi, apakah career you?
You rasa? Sebab I tak pernah fikir. Sebab I adalah graduate computer engineering. Tapi I tak minat benda tu. So, I rasa paling tak kalau I tak buat dulu benda lah ni, I rasa jadi business woman kot. I akan ada business sendiri sebab I minat fashion. So, I rasa mungkin I akan start my own fashion punya business. Siapakah fashion designer yang you paling suka? Apa? Berhati. Oh, Berhati, really? Dia punya, I faham that a lot of people have trouble untuk accept dia punya idea sebab kadang-kadang dia rasa macam this is a disgrace kepada kita punya original punya design. Tapi why not try and open the mind, because some of his design sebenarnya cantik, sangat-sangat cantik. Sebab macam baju raya kan dia buat semua oversize, kat rasa cantik. Itu rasa cantik walaupun kita memang dah dibesarkan dan diterapkan dengan nilai baju Melayu macam tu shape dia. So tak boleh ubah. Tapi Berhati one of it. Rizman Ruzani pun cantik gila. So itu legend. That's two. Berhati for me is the new one. Rizman Ruzani is the OG lah. OG gila. Macam you sendiri, you start mula suka kepada fashion sejak bila? I rasa sejak kecil lagi. Sebab daripada dulu mak I suka beli macam-macam baju, macam-macam design bagi I pakai. My own family memang macam tu. Nenek I memang daripada dulu suka fashion. Jenis beli kain custom made sendiri. Oh, jenis macam tu. Dulu-dulu custom made. Dia murah. Sekarang ni kita beli kain dah mahal, nak buat lagi mahal. So orang beli siap. Tapi dulu murah. Tapi masalahnya kalau beli siap, mengelebih wak kat badan kita. Dia rasa macam sedap kan nak pakai. Dia ada masalah sikit lah. So itu you have to give and take lah. Okay, hubungan you dengan keluarga rapat ataupun tidak? Sangat. Since I am the only child, I satu-satunya anak tunggal. Perempuan pula ni aku rasa. So I equally rapat dengan mak I, dengan bapa I. They are my best friend. And I bersyukur sebab ada setengah orang, I ada my friends yang dengan family lain, dengan kawan lain, tapi I tak perlu nak berlakon siapa diri I. Macam mana perangai I dengan my friends, macam tu lah perangai I dengan my family. So takkan ada orang boleh datang cakap kat my parents macam, kau tahu tak anak kau kat belakang tak ada. Tak ada. Aku sama je. So my y'all macam tak payah cakap lah. Dia memang macam tu. Ya. My parents macam cakap tahu dah. Tahu dah. So hubungan you dengan mak bapak you adalah dikatakan dalam keadaan selesa lah kan? Sangat. Adakah you akan share problem you dengan parents you? Definitely. Daripada sekecil-sekecilnya macam kalau jatuh tangga ke apa, I immediately akan angkat phone and call my mom or my dad bagi tahu, hari ni ada ni, semua benda. Daripada sekecil ketiak ni sampai sebesar lautan, semua I cerita. Tak ada apa yang diorang tak tahu. Oh, so your dad and your mom, which one yang you lagi close? Honestly, dua-dua. Tak boleh pilih seriously? Very jarang untuk jumpa orang yang akan close dengan dua-dua. Dulu I rapat dengan, masa kecil I rapat dengan my mom. Lepas tu dah besar sikit, I baru macam nak rapat dengan my dad. Macam tu sebab dulu my dad sibuk kerja kot. Faham. Sekarang dia ada banyak masa, so I baru dapat. So sekarang balance. So apa nasihat parents you yang you paling ingat sekali yang you akan pegang sampai you gone lah basically? Satu je ke? Banyak pun tak persis. Okay. Satu benda yang my dad ajar, dia kata semua orang boleh buat kesilapan, tapi adakah you nak buat kesilapan you sendiri atau you nak belajar dari kesilapan orang lain? Sebab setiap kali I menghadapi masalah, I akan minta nasihat dia. Dia akan bagi tahu based on his experience. So dia cakap, this is my solution to you. Sama ada you nak buat macam mana, you nak belajar daripada kesilapan I ataupun you nak buat kesilapan sendiri. Kadang-kadang I rasa macam, dia ni kuno lah bapa I ni, sebab dia duduk zaman lain, kita duduk zaman lain. So I nak buat juga ikut cara I. So kesilapan tu jelas. So I macam, okay fine, Nisha salah. Sebab kadang-kadang I nak prove dia wrong. Okay. Itu je lah. Selalunya tak berjaya lah. Selalunya tak berjaya. I have to say, instinct parents adalah sangat-sangat penting. Macam my mom, ya Allah, my mom bagi banyak gila nasihat. Kalau satu hari tu, I rasa macam 100. So semua berharga for me. Semua berharga for me. So I tak tahu. My mom selalu cakap, tough times never last, tough people do. Mana kata orang yang berjiwa keras, dia kental, dia akan melalui semua season-season hidup, kesusahan dan kesenangan dengan hati yang kental. Macam So you, adakah you a tough girl? Alhamdulillah, rasa okey kot. Lepas dah banyak taufan, tsunami, semua masih berdiri di sini. Masih berada di Masih sini. di sini. Pernah tak you dalam keadaan yang sangat down sampai you rasa macam tak nak hidup dah? Banyak kali. I even have my own therapist. I tak nak self-diagnose sebab I ada pergi jumpa psychologist and stuff. Masa I jumpa psychologist tu, dia ada
diagnose I dengan low level punya depression. Tapi I rasa sekarang I'm not sure sebab I just have my own therapist, I tak ada psychologist. But perasaan nak mati tu kadang-kadang still ada sampai sekarang. I rasa tu normal lah. Bila kita lalui kesusahan yang teramat sangat sampai kita tak tahu jalan keluar, kita akan rasa buat apalah hidup, mati je lah senang. So what do you do untuk keluarkan diri you daripada keadaan macam tu? I honestly memperbaikan lifestyle hidup I start exercise, workout. Lepas tu I keluar jumpa my friends. Lepas tu I seek help lah from a therapist. Itu cara I. Tapi bila tengok you sekarang, tak nampak macam orang yang sedang berkesedihan sis. Sebab I tak suka tunjuk ke orang yang I lemah, I sedih. Kita sedih sorang-sorang tak apa dengan best friend, tapi tak perlulah satu dunia tahu you bersedih. Biar you handle sendiri je. Faham? Kenapa you rasa tak boleh nak tunjukkan fragile side you kepada orang luar? Sebab I tak nak spread the sadness, I tak nak spread the negativity. Walaupun I melalui kesusahan yang tak amat sangat, tapi bila I jumpa orang, I nak bring good vibes. Kita bila hidup ni, kita nak bagi value kat hidup orang. So I tak nak drag orang, bagi orang kesian lah kau ni, sebab nanti dia reaction akan buat I lagi sedih. So better I tunjukkan yang I kuat. So bila dia orang lagi salute, I rasa lagi semangat daripada situ. So I tak nak downkan dia, I nak faham kan. Memang mantap lah you. I rasa you tak, kalau you bukan career sekarang ni, you bukanlah seorang penyanyi ataupun maupun content creator, you bukan jadi business. I rasa you jadi motivator. First time lah tak pernah belajar fikir. Tapi I pernah juga teringin nak belajar psikologi dulu sebenarnya. You Make patut teruskan. Aku pun depressed lepas tu aku nak motivate orang. Kau rasa kejap lagi fish tu datang, saya rasa kau lompat je lah. Lompat je dik. Sis, doktor yang merawati orang pun selalunya sakit tau. Ya ke? Doktor tu faham lah. Itulah I tak tahu macam mana orang yang psikologis tu boleh, you know what I know. Yang meneruskan kejayaannya lah. Tanpa merasa sedih. Betul. Okay, macam you sendiri kan, berada di depan kamera, maksudnya you berada di depan public lah dengan konten-konten you apa semua. Pernah tak you dikecam? Oh, itu biasa. Even hampir hari ni pun ada. Semalam pun ada. Benda biasa. Antara kecaman yang you rasa macam teruk je kecaman ni, yang memang really get into you. Okay, honestly kecaman daripada fizikal, daripada segala pemakaian ke apa, I sikit pun tak terasa. Serius. Tak ada apa yang boleh hurt my feelings. Tapi sikit kau sentuh je about my parents, I tak boleh. Kadang-kadang komen macam, mak tak marah ke buat video ni? Kenapa nak kena sentuh? My parents know everything I buat. Macam I cakap tadi, I tak ada barrier dengan my parents. My mom in fact adalah my biggest fan. Apa I post hari ni dia tengok. Apa benda je lah I post, semua dia tahu. So tak ada benda yang perlu rasakan. So kenapa kita nak kena sentuh bab parents? Parents dah didik I very well enough. My choices yang I buat sekarang adalah kesilapan I sendiri. So kalau boleh kita janganlah petik-petik dah. Lagi-lagi kalau budak tu dah besar, jangan besar macam ni. Kau nak petik mak bapak dah lambat dik. Kau kalau budak-budak kecil tu kau nak petik mak ayah, dia faham ke dik? You orang umur 15. Mana dia besar? Okey lah, faham lah kenapa petik kita. Okay. So you memang tak pernah nak rasa untuk, selain you tak ada kerja lah selain menjadi content creator. Pekerjaan you adalah content creator. And also penyanyi lah. And also penyanyi. Andai kata kalau dua-dua ni tak menjadi, so macam mana kehidupan you? Dah fikir backup plan. I tengah work on my own business. I nak buat my own fashion line. Tapi still masih dalam I tak tahulah apa nama fasa yang starting tu. Kita cakap apa starting permulaan lah. Masih belum lagi. Startup lah. Nak startup belum lagi lah. Tapi dah ada fikiran. Tak je perkataannya aku ni baru tak boleh tu. But betul lah macam tu. Baru nak mula. Okay, kalau berkenaan dengan fashion ni, you rasa apa yang menaikkan lagi sebuah fashion tu? Satu fashion tu, keunikan dia. Apa yang make it different. Sebab setengah orang dia punya fashion stick to one. Setengah orang dia suka eksperimen macam saya. So I rasa what makes a fashion pop up tu adalah keunikan dia. Apa yang lain, yang macam mana aku nak cakap bahasa Melayu kan tak faham pula. Wow. Okay, fashion nak kira kan. Macam orang gila tak. Maksud I
how you, okay, I pernah nampak satu konten tu wearing versus styling. Mana kata wearing tu kita cuma pakai t-shirt and jeans, tapi styling tu apa yang dia tambah untuk bagi baju tu nampak lain daripada orang lain. Semua orang pakai t-shirt dan jeans, tapi macam mana you style and make it your own identity. So I rasa keunikan fashion tu lah apa yang membuatkan fashion tu nampak different. Benar lah aku nak letak ayat different tete. Okay, macam you sendiri, kalau you, adakah you seorang perempuan yang akan pakai aksesoris ataupun tidak? Yes, I suka cincin. Oh. I suka gelang. In fact ada pun. I suka pakai accessories. Kenapa you suka pakai aksesoris? Kenapa yang marah? I suka pakai accessories je lah. Tak ada lah. I rasa accessories make, walaupun dia benda kecil, tapi dia ada make a huge difference. Sebab katalah baju tu simple, apa you nak make it funky? Tambahlah sikit rantai. So tak adalah perlukan banyak lapisan baju. Taklah Ochan. Ochan Ochan. Betul. Gaya tudung pula, adakah you seorang yang loose ataupun ketat? Loose. I selalu pakai tudung tak suka pakai pin. Kenapa babe? Sebab rasa macam tak boleh bernafas lah. Sebab I jenis tak suka. Macam mana I dah pernah pakai tudung yang berpin banyak dulu daripada zaman muda sampai sekarang. So I rasa paling senang, especially kalau you keluar, you tak ada pin. Lepas tu kalau kau dah kat tengah hutan tu, lepas tu kau ada event nak kena pergi, kau tak ada pin, macam mana kau nak pergi event tu? So buatlah loose, tak ada pin. Faham antara, okay, contohnya orang selalu cakap kau ni pakai tudung, tapi perangai kau macam ni, macam tu, macam ni, baju macam ni, macam tu, macam ni. So apa pendapat you tentang tu? Selalu dengar, but I rasa sikap dia dengan pemakaian dia tak sama. Ada setengah orang memanglah dia menutup aurat, elok semua litup. Memang Islam kata pemakaian tu mencerminkan you punya sikap, you punya personality. Tapi zaman sekarang semua dah caca maba, so susah I nak judge. Sebab tak suka judge orang. Tapi kutuk tu benda biasa lah. Sumpah tak tipu Kalau kau kata kau tu tak kutuk orang, kau menipu Jangan nak sok suci Yang penting kutuk tu ada perkara biasa. Benda biasa sebenarnya. No matter how much you try. Sebab kadang-kadang benda-benda kecil je, macam kita pernah cakap, ketat kan. Kadang-kadang kita nak cakap je, tapi sebenarnya benda tu dia kutuk tanpa sedar. Babe, macam mana ni contoh dekat public kan, tiba-tiba you nampak orang bau busuk, and then you nak bagi tahu kawan you yang dia bau busuk. Macam mana ni muka you? Sorry doh, dia macam sumpah je ni. Kau tahu tadi, sumpah kata ada busuk, kau tahu tak? Sorry doh, serious. That's how bila I bercakap, lalu dia bab-bab mengutuk, ya Allah, muka I 10 kali lagi teruk. 10 kali lagi teruk. So macam you tak boleh simpan lah kan, kalau you tengah mengutuk tu. Tak boleh. Tapi kalau orang tu depan nak macam ni lah, kau pernah belah kiri, sumpah kata ada busuk besar. Macam tu. Okey lah, kita pun dah sampai ke pengakhirannya. Berapa ringgit taksi? Excuse me. Okay, RM100 lah. Boleh Mahal. tak? Kau bayar sendiri. Kita rakyat Malaysia wah. Tak baik. Kita rakyat Marhion. Nanti kita transfer. Okay babe, thank you sangat. Thank you, sebab hari ni guys. teman I berjalan-jalan di setiap alam, mendengar Nisha berborak, menceritakan pengalaman-pengalamannya. Thank you. So nanti kita akan jumpa lagi di episod seterusnya hanya di Hijabista on the way. Bye.